Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kira-kira 50 tahun lalu, penduduk Bukit Jugra dikejutkan dengan kisah seorang lelaki bernama Mat yang diganggu selepas dia duduk di atas peti besi di sebuah bilik di Istana Lama Jugra. Menurut cerita, Mat merupakan seorang pemburu di kawasan Bukit Jugra dan sering singgah di Istana Lama, iaitu Istana Sidang Masa, untuk menghilangkan penat. Tetapi pada hari kejadian, Mat dengan berani melangkah masuk ke setiap bilik Istana Lama atas sebab tertentu dan melihat peti besi hitam di salah satu bilik. Mat dengan beraninya mengetuk peti besi dan ketukan itu bergema sehingga boleh didengari di luar istana. Orang-orang tua di sekeliling ada menceritakan bahawa peti besi itu dikawal oleh penunggu dan ia sangat keras. Mat begitu teruja sehingga berani duduk di atas peti besi tersebut untuk menguji sejauh mana kerasnya. Sebaik sahaja punggungnya mencecah permukaan peti, seluruh badannya tiba-tiba berubah menjadi hitam legam. Seluruh anggotanya terasa longlai dan akhirnya Mat terjelepuk jatuh. Mat menyesal atas kesombongannya dan bulu romanya menegak apabila terdengar suara seperti mentertawakannya. Mat mengesot badannya untuk keluar dari istana itu sehingga sampai ke halaman istana. Mat ditemui orang ramai terbaring dan selepas itu kesihatannya mula merosot walaupun doktor yang merawat gagal menemui punca kerana pada zahirnya Mat nampak tidak sakit, tetapi hakikatnya badannya begitu lemah. 3 bulan selepas itu, Mat akhirnya meninggal dunia. Walaupun ia berlaku kira-kira 50 tahun yang lalu, kisah itu menjadi buah mulut orang ramai sehingga ke hari ini. Ada saksi ketika itu nampak Mat mengesot turun dari Bukit Jugra dalam keadaan kulitnya hitam legam. Dia merintih dan meracau-racau. Antara yang diracaunya ialah perbuatan duduk di atas peti besi itu. Namun demikian, masih ada pihak yang berani menceroboh ke dalam istana dan melakukan upacara pemujaan seperti mendapatkan nombor ekor dan lain-lain tujuan menggunakan khidmat bomoh. Walaupun ditegur, tetapi mereka sangat degil. Bahkan
menengking sesiapa yang menghalang perbuatan syirik yang dilakukan. Istana lama tersebut semakin hari semakin ramai yang datang berkunjung. Bahkan kaki nombor ekor semakin liar menjalankan kerja-kerja syirik. Ada seorang perempuan yang begitu gairah mahu melihat isi di dalam peti besi tersebut. Walaupun dilarang, perempuan tersebut tetap mahu membuka dan akhirnya dia tergamam setelah melihat apa yang ada di dalam peti besi tersebut. Perempuan tersebut meracau-racau dan habis semua pakaiannya ditanggalkan. Ini berlaku kerana apa yang menimpa perempuan tersebut asbab kerana ingkar dan melanggar pantang mahu melihat isi di dalam peti tersebut. Peti besi tersebut juga pernah dibawa dan dipamerkan oleh pihak Muzium Negara pada tahun 1968. Tetapi yang menghairankan, hanya sempat 9 hari sahaja dipamerkan. Katanya pelbagai peristiwa aneh menimpa pelawat dan kaki tangan muzium sepanjang tempoh tersebut. Yang menghairankan, bagaimana pihak muzium membawa keluar peti besi tersebut keluar dari Bukit Jugra, walhal itu sudah dikira melanggar pantang. Dan apabila pihak muzium hendak memulangkan semula peti besi tersebut, mereka terpaksa menggunakan kren. Sehingga ke hari ini, tiada siapa yang tahu apa yang sebenarnya terdapat di dalam peti besi tersebut dan terus meninggalkan misteri kepada generasi yang berikutnya. Peti besi ini tidak boleh dibuka dan diangkat walaupun saiznya hanya 1 meter panjang dan setinggi paras peha. Secara logiknya, ia boleh diusung oleh 4 hingga 5 orang, tetapi terpaksa menggunakan kren. Peti besi ini menyimpan 1001 rahsia. Ia tidak berkunci, tetapi sukar dibuka. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, semua perkara misteri dan mistik datang dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan setiap hamba-hambanya. Hanya kepada Allah saja tempat kita minta petunjuk, perlindungan dan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang diceritakan pada awal video ini adalah kisah yang sebenar yang disampaikan oleh saksi dan pernah disiarkan di Dada Akhbar satu ketika dulu. Memang benar, peti besi Istana Bukit Jugra ini dijaga oleh makhluk halus dari golongan jin fasik yang diarahkan untuk menjaga peti besi tersebut sampai bila-bila. Peti besi ini asalnya milik dari keturunan Kesultanan Bugis yang pernah bertapak di Bukit Jugra, dan waris terakhir diwarisi oleh Sultan Abdul Samad, Sultan Selangor kelima, dan Bukit Jugra masih mempunyai daulatnya. Selepas kemakatan Sultan Abdul Samad, peti ini tidak lagi diwarisi kepada keturunan seterusnya. Sebab itulah peti ini ditinggalkan terbiar di istana lama di Bukit Jugra. Dari maklumat sumber batin lagi, di mana diperlihatkan ada upacara setahun sekali yang dibuat untuk peti besi ini. Upacara tersebut dibuat dengan menggunakan dupa. Dupa merupakan apa-apa jenis bekas yang digunakan bagi membakar kemian.
Kemian yang dibakar pada dupa menghasilkan asap, diletakkan di atas peti dan kemudian diletakkan pula di sebelah peti tersebut sehingga habis asap kemian tersebut. Dipercayai perbuatan itu untuk memberikan jin penjaga peti tersebut ketenangan oleh waris keturunan pemilik peti tersebut. Oleh sebab itu, peti tersebut tidak boleh dibuka atau diangkat oleh sesiapa sahaja tanpa kebenaran dari Sultan Abdul Samad walaupun baginda Sultan sudah mangkat. Setelah kemangkatan baginda Sultan Abdul Samad, penjaga jin peti itu terbiar di situ lama sehingga menjadikan kawasan istana Jugra ini semakin keras kerana jin boleh beranak pinak sehingga kawasan istana itu menjadi kawasan miliknya. Sebab itulah istana tersebut tidak boleh dibuat apa-apa sehingga terbiar menjadi semak dan berluka begitu saja sehingga dilupakan. Kawasan ini menjadi semakin keras menyebabkan jin penjaga peti itu mampu menyerupai manusia seperti nenek tua dan menyerupai keturunan Diraja Selangor. Peti ini bukan bertujuan untuk menyimpan harta sultan, tetapi untuk menyimpan pelbagai barang seperti keris kebesaran, barangan kebesaran, sepersalinan pakaian kebesaran dan sebagainya. Namun, semua barangan tersebut sudah dibawa keluar oleh Sultan Abdul Samad ketika hayatnya dan dipindahkan ke tempat yang lain. Ketika peti itu ditinggalkan, peti itu sudah pun kosong. Sehingga kini, tidak diketahui di mana peti itu sekarang. Maklumat terakhir yang diketahui, peti tersebut disimpan oleh Raja Kasim atau lebih mesra dengan panggilan Pak Ungku yang menjadi pemegang amanah dari kalangan kerabat Sultan Selangor sendiri.